modul pula syllabus yang baru. Okey. So maknanya di tahun 4, okey, di tahun 4 kamu dah belajar contohnya 1/2 ditambahkan dengan 3/7 misalnya. Okey. So bolehkah kamu berkira dan berikan cikgu jawapan untuk soalan yang cikgu bagi ni? 1/2 ditambahkan dengan 3/7. Okey. Kira dulu. Okey. Kirakan. Okey, sebelum kita masuk topik tahun 5 ni, tolong kirakan soalan yang pertama ni, iaitu 1/2 ditambahkan dengan 3/7. Kita kira dulu. Tufail, dah sudah minum air? Dah selesai semua? Boleh fokus ke? Okay, kalau dah boleh fokus, sila jawab soalan dekat cikgu tu bagi tu. 1/2 tambah 3/7. Kira dulu pada buku kamu. Okey. Soalan ni. Okey, Ali dah bagi. Okey, Ali dah bagi. Okey, kita tunggu rakan yang lain. Okey. Terima kasih Ali, kita tunggu. Fahim, kita tunggu. Alia, Fael. Bagaimana kita menyelesaikan soalan 1/2 ditambahkan dengan 3/7. Okey. Sila berikan jawapan anda semua. Bagi je jawapan yang kau tahu. Okey. Kalau tak tahu, tulis tak tahu. Kalau tak ingat, tulis tak ingat. Okey. Kalau tahu, kira. Okey, Tufail, Tok Imam kita kata dia tak tahu. Sudah, Tok Imam tak ingat macam mana Tok Imam? Okey, tak apa. Okey. Bagaimana yang rakan yang lain? Okey. Kita tunggu dulu, cikgu bagi ruang untuk kira. Mungkin ambil masa sikit nak kira. 1/2 tambahkan dengan 3/7. Alia dah dapat jawapan? Oh, tengah kira, tengah kira cik. Kata sat sikit. Oh, macam tu kan. Okey. Jangan tunggu. Gelak sikit. Okey. So maknanya kalau kita tengok grup kita ni ramai yang lambat jawab soalan cikgu bagi ni, maka kita kena ulang kaji sedikit dulu topik di tahun 4. Kejap cikgu ambil buku tahun 4. Aisar, boleh Aisar soalan ni Aisar? Mana pula buku dia? Okey, ada lagi bagi jawapan kat sini. Okey, Alia ada bagi juga. Okey. Macam mana nak tulis per atas keyboard, cikgu? Kau tengok dekat kau punya tu, ada button ni. Button dekat ni cikgu share dulu ada button ni, kira pecahan lah. Ada button yang saya ingat macam tu dekat bahagian bawah, sebelah shift. Okey. Tak apa, okey. Aisyah pun dah bagi situ. Maknanya apa? Maknanya memori kamu di tahun 4 ni tak berapa kuat untuk pecahan. Okey, jadi kita kena patah undur sedikit. Kita undur sedikit topik tahun 4 dulu. Okey. Sebab topik-topik ni adalah topik-topik yang penting. Kau tak boleh sesuka hati. Okey, tak boleh sesuka hati jawab. Tak boleh. Dia ada hukum dia. Sebab dia akan bawa kepada topik-topik berikutnya. Okey. So kita tengok. Okey, yang mana yang belum bagi jawapan tu cikgu anggap kau tak tahulah sebab ada yang memang dah macam contoh Aisar kan, tu Faid dia bagi tahu dia tak tahu. Yang lain tu
Dia tak tulis jawapan kat sini. Jadi cikgu anggap kau tak tahu. Alia dia bagi jawapan, Ali bagi jawapan. Okey. So kita tengok dulu macam mana kita nak buat penambahan pecahan. Okey. So memandangkan dia nombor pecahan, jadi syarat yang dia ada syarat-syarat dia. Okey. So syarat untuk kita buat tambah, okey, ataupun tolak. Okey. Atau tolak yang melibatkan pecahan. Okey. Penyebut mesti sama. Okey, penyebut mesti sama. Okey, dalam soalan yang cikgu bagi ni penyebut dia tak sama kan? Jadi cikgu ambil dulu soalan yang penyebut sama. Okey. Okey, cikgu hold dulu soalan 1/2 tambah 3/7 ni. Cikgu pergi kepada kalau dia sama penyebut. Contoh kita ada kat sini, cikgu ambil ni soalan tahun 5 soalan tahun 4 minta maaf. Soalan tahun 4. Okey. So katakanlah kita ada 3/10 ditambahkan dengan 4/10. Okey, berapakah jawapan untuk soalan yang cikgu bagi ni? Ni sepintas lalu boleh dapat jawapan kan? Okey. Okey, so kalau kita tengok dekat situ, operasinya tambah betul? Bila operasi tambah atau tolak, cikgu kata apa tadi? Kita kena tengok penyebut dia mesti sama. Penyebut tu apa? Yang bawah dia. Jadi kalau kita tengok persoalan ni, bawah dia sama. Kawan ni 10. Okey, kawan ni pun 10. Nampak sama kan? Bila dah sama, kita boleh tambah terus. Okey, macam Aisyah bagi itulah. Yang ni senang kan? Sebab apa? Sebab penyebut dia sama. So, kita tambah macam biasa sahaja. 3 tambahkan dengan 4. Dapat berapa? 3 tambah 4 dapat 7. Betul macam Aisyah bagi tahu tu. 7. Okey, pecahan asal dia berapa? 10. Itu je. Jangan kau jawab 7/20 pula. Penyebut kita tak pernah tambah. Ya. Okey. Okey. So penyebut dia sama, kita tak perlu samakan lagi. Tak perlu tambah yang bawah dia. Kan kau tambah pula dapat 7/20. Jangan. Okey, pecahan kita hanya tambah yang atas saja dengan syarat penyebut dia dah sama. Okey. Boleh Alright. So sekarang ni kita tengok soalan kita ni. Penyebut kita dah sama ke belum? Belum sama. Okey. So bila belum sama, kita samakan dulu. Kan? Contohnya belum sunat. Kita sunatkan dia dulu. Tak ada kaitan dengan sunat tak ada gurau-gurau. Okey. Kalau belum sembayang dulu kan. Sebelum kamu disembayangkan. Kan selalu kita kat masjid kan tulis tu. Sembayanglah kamu sebelum kamu disembayangkan. Tak adalah gurau je. Maksud kat sini 2/7 ni pecahan kita ni 1/2 dengan 3/7 ni penyebut dia tak sama. Jadi kita tak boleh tambah terus. Ada rakan kita bagi tadi, dia ambil lagi sempoi. Dia ambil 1 tambah dengan 3 dapat 4. Cantik. Bawah dia pun tambah juga. 2 tambah dengan 7 dapat 9. Sempoi punya. Tak boleh. Ini tak boleh. Salah. Tak boleh buat. Tet pangkah. Kenapa? Bukan begini cara untuk kita tambah pecahan. Okey, bukan begini cara untuk kita tambah pecahan. Okey, so apa kita kena buat? Nak samakan penyebut? Kita boleh buat beberapa cara lah. Okey, bagi yang ingat sifir, kita jawab secara menggunakan sifir. Okey, bagi yang tak ingat sifir, kita boleh tambah berulang. Ikut suka kamulah, kamu nak pakai yang mana. Okey. Jadi cikgu tunjuk dulu yang pertama kalau kita mendarab biasa. Okey. Ni cikgu kecil buang dulu dia punya bulatan ni. Okey. So kita tengok dekat sini 2 darab berapa dapat 7? Ada tak? Okey, jadi kita tengok dalam sifir 2, ada tak nombor 7 dalam sifir 2? Ada. Tak ada. Jadi tak boleh 2 darab berapa dapat 7, tak ada. Jadi apa kita kena buat? Kita ambil je yang sebelah sini. Apa nombor yang ada sebelah sini iaitu 7. Kita darabkan dengan 2 ni. Kemudian yang 2 ini, nombor 2 ini kita darabkan dengan 7 ini. Okey.
Nampak kita silangkan dia. Okey. So 2 darab dengan 7 ataupun 7 darab dengan 2. Okey. So yang menandakan bawah darab dengan 7, atas pun kamu kena darabkan dengan 7. Di sini kamu kena darabkan dengan 2. Okey. So barulah kita darab. Okey, yang ni salah yang ni bukan. Okey. So 1 darabkan dengan 7, kita akan dapat 7. Okey. 2 darab dengan 7, 14. Okey, 3 darab 2, 3 darab 2, 6. Okey. So 7 darab 2, 14. Macam tu. Nampak tak penyebut sekarang dah sama. Okey. Penyebut kita sekarang dah sama. Bila dah sama, baru kita boleh tambah. Okey, tambah yang mana? Kita hanya tambah yang nombor atas sahaja. Nombor bawah orang tak pernah tambah. Okey. So kita akan ambil 7 ditambah dengan 6. So kita akan dapat 7, 8, 9, 10, 13. Okey. So jawapan kita adalah 13/14. Okey, so tahniah pada yang betul. Yang salah maksudnya memori belum sampai lagi tu. Ni kita urang kajilah. Okey, ini cara yang pertama. Okey, cara yang pertama untuk kita jawab soalan yang melibatkan melibatkan Allahumma salli Muhammad, melibatkan penambahan pecahan. Okey, kalau kamu tak boleh sini kan, sifir kamu tak ingat kan, kamu juga boleh menambah dengan menggunakan gambar rajah. Okey, so soalan yang sama tadi 1/2, okey, ditambahkan dengan berapa tu, 3/7. Okey, 3/7. Okey, langkah yang pertama, okey ni ikut langkah pertama kita lukis dulu pecahan 1/2 ini. Okey, buat satu kotak. Okey. Potong kepada 2 bahagian lah. Okey. So pada 2 bahagian. So lorekkan 1 bahagian lah, 1/2 kan. Macam kita dah belajar minggu lepas. Cikgu ada ajar cara nak lukis gambar rajah kan. So ini adalah gambar rajah 1/2. Okey. Kemudian kita nak tambahkan dengan berapa? Nak tambahkan dengan 3/7. Okey. So kita buatkan pecahan 7 kat sini. Okey. Macam mana? Tadi kita dah buat tegak. Nak buat pecahan 7, kita buat melintang. So kita potong kotak kita ni kepada 7 kotak. 1, nampak 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dah cukup 7 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah cukup 7 kan? Okey, so kita lorekkan je lah. Berapa lorekkan dia? 3/7. Okey, so ambil warna yang berbeza lah, senang. Okey, contoh juga ambil kat sini warna purple. So lorekkan. Kalau tadi kamu lorek macam ni, untuk pecahan satu lagi lorekkan sengit ke sini. Tu cara dia lah. Okey, so lorekkan ni dulu. Okay, 1/7 kat sini 1/7, 2/7. Okey. Ni cikgu lorekkan 2/7. 2 bahagian yang dilorek pada 7, so 3 bahagian. So kita dah berjaya lorekkan 3/7. Sekarang macam mana kita nak dapat jawapan dengan kita hanya melukis je? Okey, ni kita lukis-lukis dapat jawapan ni. Okey. Lukis-lukis dah lukis ni. Macam mana kita nak dapat jawapan untuk penambahan pecahan itu? Adalah kita kira sahaja berapa garis yang ada kat situ. Okey, so kita tengok dalam rumah yang pertama ni, 1 garisan, 1 kotak ada garis. 2 kotak ada garis. 3 kotak ada garis. 4 kotak ada garis. Okey. 5 kotak. Okey, dekat kotak yang kelima ni nampak garis dia ada berapa? Garis dia bersilang kan? Garis bersilang dikira 2 kotak lah. So dekat sini kira 2, sini kira 2, sini kira 2. Nampak dekat sebab dalam kotak tu dia bersilang. Okey, kemudian sini kita kira 1 lah sebab tak ada yang bersilang. Ni 1 juga, ni pun 1. So berapa semuanya? Sini ada 1. Sini ada 1. 1, 1, sini 2, 2, 2.
Okey, 2 garis kat situ. Sini ada 1, 1, 1. Okey. So, kita kira lah berapa semuanya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Jadi kita dapat jumlah kawasan yang berlorek adalah 13. Jadi kita terus tengok daripada soalan terus dapat jawapan kan. So jawapan kita kat sini adalah terus dapat 13 yang berlorek. Okey, nak per dengan pecahan berapa? Kira kotak semua ada berapa. Okey, so kotak kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So terus dapat jawapan. Okey, ini cara yang kedua, kaedah gambar rajah. Okey, mungkin kamu ada pernah belajar dulu kat sekolah. Kalau yang belum, so kamu boleh gunakan kaedah ni juga. Ini kalau yang tak hafal sifir boleh guna kaedah ni. Okey, kalau sama penyebut tak ada masalah, ni untuk yang kes yang tak sama penyebut. Okey, so ingat satu kita buat melintang, satu kita buat menegak, satu lagi kita buat melintang. Okey, tegak dan melintang. Kita kira berapa bahagian yang berlorek, itu je. Kita kira dekat sini. Senang sahaja. So kita dapat 13/4. Okey, itu kita ulang kaji sikit lah. Okey, itu kalau soalan yang penyebut dia tak sama lah. Okey, contohnya dekat sini ada lagi soalan lain. Okey, 1/2 tambah 1/4. Okey, 1/2 ditambahkan dengan 1/4. Okey, penyebut tak sama kan? Kalau kita boleh ingat sifir, kita tengok 2 darabkan dengan berapa dapat 4? Ada, iaitu 2 darab 2. So makna atas pun darab dengan 2 lah. So kita akan dapat pecahan baru, 1 darab 2, 2. Bawah 2 darab 2, 4. Tambahkan dengan 1/4. So kita akan dapat 3/4. Ini dapat jawapan terus. Tapi katakanlah kita tak ingat sifir dia, kita juga boleh lukis soalan ni. Okey, so lukis macam mana? Lukis dulu 1/2. Okey, saya ingatkan sebelah sini nampak macam tu. Lain untuk 1/4 kita buat melintang. Okey, so potong kepada 4 pula. Okey, 1. Ni dah melintang kan? Kita gariskan dia lah. Okey, berapa 1/4? 1. Dekat sini. Okey, so kita akan dapat yang kawasan yang berlorek ada berapa? 1 yang berlorek, 2 berlorek, 3 berlorek, 4 berlorek. Dekat sini nampak ada 2 kan? 5 dan juga 6 lah, sebab dia bersilang. So kita dapat jumlah kawasan berlorek adalah 6. Pecahan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak sama pun jawapan dia, cikgu. Sebab apa tak sama? Sebab ini belum dikecilkan lagi. Okey, kekurangan kaedah gambar rajah, dia tidak memberi jawapan dalam bentuk jawapan terkecil. Kadang-kadang jawapan dia kena permudahkan lagi. Jadi 6/8 ni belum kecilkan lagi. Jadi kita kena kecilkan, boleh guna kaedah lidi yang cikgu ajar minggu lepas. Okey, 6 dengan 8 adalah sifir 2. Jadi kamu boleh buat 1. Okey, 2, 3, 4, 5, 6. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sebab dia ada dalam pecahan 2, dia ada sifir 2, makna kamu boleh buat lidi ni buat 2, 2, 2. 2, 2, 2 sampai dapat 6, bawah pun sama, buat 2, 2, 2 sampai dapat 8. Jadi dekat sini kita dah dapat jawapan dia lah. Atas ada 3 bulatan yang penuh, bawah ada 4. Jadi jawapan dia 3/4. Okey, dia akan dapat jawapan yang sama juga. Okey, ni sedikit mukadimah lah. Okey, begitu juga kalau tolak. Okey, tolak pecahan. Kalau tolak pecahan, contohnya soalan begini. Okey, cikgu ambil dalam buku je ni. Contoh soalan macam ni. Okey, berapakah jawapan kita? 4/5 ditolakkan dengan 1/5. Apakah jawapan kita untuk soalan ini? Kira dulu. Okey. Yang ini tak ada masalah. Sebab apa? Pembawah dia ataupun penyebutnya dah sama. Okey, semua dapat jawapan. Semua laju bagi jawapan situ. Betul lah. Okey, apabila penyebut dah sama, kita ambil nombor yang di atas ini, kita tolakkan. So, 4 tolakkan dengan 1 lah. 4 tolak 1 dapat 3. Pecahan asal bawah dia 5. So, 3/5. Untuk nombor penyebut sama, pelajar biasanya tak ada masalah. Okey.
Kecuali yang terlupa, dia akan jawab 3/10 sebab dia tambah bawah sekali. Okey. Tapi bila penyebut tak sama, penyebut tak sama, contohnya 2/3 tolakkan dengan 1/6. Okey. 2/3 tolakkan 1/6. Nampak penyebut tak sah? Penyebut tak sama. Kita tak boleh tolak terus. Kita tak boleh ambil 2 tolak dengan 1 dapat 1. Tak boleh. Kita kena samakan dulu penyebut bawah ni. Okey. So macam mana kita nak samakan? Kita boleh darabkan sifir lah. So kalau kat sini kita tengok 3 darab berapa dapat 6? 3 darab 2. Kalau kamu tak boleh sifir macam tu, kamu boleh buat tambah berulang. Okey, ni cikgu tunjuk kalau tambah berulang. Tambah berulang maksud macam mana? So 3, sebab dia tak sama dengan 6 kan. Jadi 3 tambahkan dengan diri dia. So 3 tambah 3 dapat 6. Nampak dah sama kan? Dah sama. So dekat bawah ni ada berapa nombor? 1, ada 2 nombor lah. Okey. Bermakna kalau kamu nak darab yang atas adalah 2 didarab 2. Kenapa 2? Sebab bawah ni 2 bulatan. Tapi kalau kamu nak tambah pun boleh. Kalau kamu nak tambah sekali sahajalah. Okey, 2 tambah dengan berapa? 2 tambah 2. Kenapa 2 tambah 2? Dia tambah dengan diri dia lah. Ni 2 tambah dengan diri dia. Bawah sama, 3 tambah dengan 3. Dia tambah dengan diri sendiri. Ini kalau kamu nak tambah. Okey, 3 tambah dengan 3, diri sendiri. Sekali kan ditambahkan. Jadi atas pun sama. 2 tambah dengan diri sendiri sebanyak sekali. 2 tambah 2, kamu akan dapat 4. So pecahan baru kita yang inilah 4 dengan 6. So 4/6 tolakkan dengan 1/6. Ini kalau kaedah tambah. Okey. Kalau tak nak guna kaedah tambah, kamu boleh buat kaedah darab lah. Okey. Contoh, kalau kaedah darab kan 2/3 tolakkan dengan 1/6. So 3 darab 2. Nampak sama je. 2 darab 2. Kamu akan dapat juga 4/6 tolak dengan 1/6. Jadi jawapan kita adalah 3/6. 3/6. Sama je. Okey. Dua-dua memberikan jawapan yang sama. Terpulang pada kamu nak guna yang mana satu. So seandainya kamu ada peperiksaan ujian bulanan, soalan pecahan dia akan bagi tambah dengan tolak lah. Kalau dia nak uji pengetahuan kamu di tahun 4. Sebab kamu kan tak ada periksa lagi kan. Okey Aisyah hari tu dah periksa kan. Dia tanya soalan tentang apa? Soalan darjah 5 punya ke ataupun soalan darjah 4 punya? Ke ada kawan-kawan lain juga yang dah exam? Saya pun periksa. Oh, Tufail ada periksa? Saya pun periksa. Oh, Tufail baru periksa lah. Bukan minggu depan. Minggu ni. Maksud dia, saya nak cakap. Tak apa cakap, cikgu cuba fahamkan. Ahad lepas hingga hari Khamis. Oh, baru ni lah. Okey. Saya ada nombor perdana. Nombor perdana. Nombor perdana maksudnya soalan tahun 5 lah tu. Soalan topik bab 1. Okey. Kamu soalan apa keluar? Tufail. Soalan apa cikgu kamu tanya dan periksa baru-baru ni? Ujian lah biasanya. Tambah dengan darab je. Oh, tambah dengan darab. Oh, senang je lah. Maknanya tu soalan tu adalah di topik bab 1. Kan bab 1 kita ada nombor perdana, nombor genap, nombor ganjil, bundar kan. Tambah, darab, tolak, bahagi semua melibatkan nombor bulat yang mana kita dah belajar pun. Okey. Tapi pecahan maknanya cikgu kamu pun tak masuk ni, mungkin masuk soalan pertengahan tahun. Mungkin cikgu tak pastilah. Okey. Alright. So ni dua kaedah dah cikgu tunjuk. Terpulang pada kamu nak pakai kaedah yang mana. Okey. Kalaulah yang ni pun tak boleh, kau boleh lukis juga. Okey, lukis ni dia lambat sedikit, okey, berbanding kaedah lain. Okey, so kita ada 2/3 nak tolak dengan 1/6. Okey. So kita lukis dulu 2/3. 2/3. Okey, ni 2/3 kan? 2/3. Okey, kita nak tolak 1/6. Okey. Nak tolak dengan 1/6. Jadi 1/6 pecahan kita 2/3. Pecahan kita 3, dia nak 6. Jadi kita potong melintang ni supaya jadi 6. Okey. Kita boleh potong melintang jadi 6. Contoh macam ni nampak kotak kita dah jadi 6. Okey.
So untuk operasi tolak, kita tak masukkan pecahan 1/6 ni dalam ni. Tak. Sebab tolak kan kita nak buang. Jadi kita dah sekarang ni pecahan kita 2/3 dah jadi 4/6. Okay. So 4/6 kita nak buang 1. So ambil lah 1. Katalah cikgu ambil kotak ni. Cikgu buang dia. Okay. So yang tinggal, yang berlorek tinggal 3. Daripada berapa pecahan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6. Ni kalau kamu nak guna kaedah gambar rajah. Okay. Along the way cikgu akan tunjuk lagi ni bukan dia nampak jawapan dia semua sama. So boleh pilih kaedah mana yang kamu nak guna. Okey, maknanya kebanyakan kamu belum masuk lagi topik pecahan tahun 5 kan. Jadi sebenarnya kita dah ke depan sikit. Jadi cikgu harap bila kamu masuk pecahan nanti, kamu dah macam hari tu adalah cikgu ajar sikit-sikit kan. Saya dah faham sikit-sikit. Boleh kamu catch up lah apa yang cikgu kamu ajar. Okey, mari kita tengok soalan di tahun 5. Soalan di tahun 5 ini melibatkan darab pecahan dengan nombor bulat dan juga pecahan dengan pecahan. Contoh sekarang pecahan nombor nombor bulat kita darabkan dengan pecahan. Okey, nombor bulat darabkan dengan pecahan. Sekejap tu Fail. Okey. So macam mana kita nak buat? Senang saja. Dia akan jadi senang kalau kau dah hafal sifir. Kalau kau tak hafal sifir, dia jadi payah sikit. Okey, so macam mana? Tengok contoh soalan ni. 2/3 darab 36 kan? Okay, ni dia guna kaedah potong. Okay, cikgu tak nak guna kaedah potong dulu. Ataupun ada tak di antara kamu ni sebenarnya dah mahir kaedah potong? Okay, kejap cikgu nak cari kuasaan kosong. Okay, soalan dia adalah 2/3. Nampak 2/3 darabkan dengan 36. Okey, 36 tu adalah nombor bulat. Okey. Dia bukannya nombor pecahan. So, 2/3 darab dengan 36. Okey, untuk mendarab kita tak perlu samakan penyebut. Darab terus sahaja. Okey. So, apa kita buat kat sini? Kalau dia nombor bulat, nak senang kita jadikan dia per 1. Jadikan dalam bentuk pecahan. Macam tu. Okey. Soalan asal dia bukan 36/1. Soalan asal dia adalah darab dengan 36. Okey, nak bagi senang kita per dengan 1 sebab 36/1 sama dengan 36 sebenarnya. Kenapa nak macam ni? Sebab untuk darab kita darab atas dengan nombor atas. Bawah kita darabkan dengan bawah. Senang saja, darab lagi senang pada tambah dengan tolak. So 2 darabkan dengan 36. Macam mana darab ni cikgu? Kau buatlah bentuk lazim macam biasa kalau tak boleh. Okey, darab macam tu. Okey, 2 darab dengan 6 dapat berapa? Okey. So 12 naik sini 1. So 2 darab 3 6 tambah 1 7. Dapat 72 kan? Jadi atas 72. Bawah 3 darabkan dengan 1 dapat 3. Okey, tapi ni bukan jawapan akhir kita lagi. Okey, ni bukan jawapan akhir kita lagi. So, sekarang kita ada 72/3. Bermaksud 72 kita kena bahagikan dengan 3. Okey. So, langkah seterusnya lepas kita darab, kita ambil 72 bahagikan dengan 3. Okey. 72 bahagikan 3. So, 3 darab 2, 6. Okey, tolak. Dapat baki 1, turun 12. 3 darab 4, 12. So jawapan akhir kita adalah 24. Okey. 72 bahagi 3 tu dapat 24. So jawapan akhir kita adalah 24. Okey, itu cara 1. Okey. Cara yang kedua kita bahagi dulu. Okey. Kalau nak cara yang kedua adalah kita bahagi dulu. Okey, sama soalan yang sama juga. Okey, cara 2 cara 2. 2/3 darabkan dengan 36 kan? Okey, kalau kamu jumpa pecahan darabkan dengan nombor bulat, kita bahagikan dulu. Ambil yang ni dulu. 36 bahagi 3 dulu. Okey. Sebab apa? Sebab kita tak nak nombor tu lagi besar. Kalau kita darab dulu nanti nombor tu jadi besar kan? Okey, so 36 kita bahagi dengan 3. So kita ambil yang pertama 36 bahagikan dengan 3. So 3 darab 1 3. Buat turun 6. Macam biasalah kamu bahagikan.
3 darab 2, 6. Nampak? Dapat 12. Jadi baru kita ambil 2 darabkan dengan 12. Kan 2 darab 12, 24. Dapat terus jawapan. Okey. So untuk darab hari ni kita akan buat bahagi dulu. Mana dia? Ni kan kita akan buat bahagi dulu. Contoh 4/5 darab dengan 90. Okey, pecahan darabkan dengan nombor bulat. Kita bahagi dulu, jangan darab dulu. Kenapa tak boleh bahagi? Kenapa tak boleh darab dulu? Kalau kamu darab dulu 4 darab dengan 90, nanti nombor tu jadi besar, nak bahagi lagi susah. Jadi kita bahagi dulu. Ambil 90 ini bahagikan dengan 5. So kira dulu. Okey, 90 bahagi 5. Lebih mudah. Okey, bahagi dengan 5. So dapat berapa 90 bahagi 5? Cuba kira dulu. Oh, 18 5 darab 1, 5 bagi 40, 5. Ya, betul. Okey. Okey. So kita dah dapat 18. Okey. Kemudian kita ambil 18 ini, barulah kita darabkan dengan 4. Kan nombor tu kecil sikit, 18 darab 4. Okey. So 18 darab 4 dapat berapa? Ni sifir 8. Sifir 4, sifir 8 pula. Sifir 4 saja. Sifir 4 dah hafal kan? 22. 22. Macam mana dapat 22 pula ni? 22 ke 72? 32. 7. Okey, 72. Okey, 4 darab dengan 8 darab 4. Okey, ada jawapan tak? Kita tengok. Okey, 8 darab 4, 32 kan? So, 2 atas 3. Betul lah, 72. Jadi jawapan kita 4/5 adalah 72 lah. So hari ni kita punya strategi belajar untuk darab pecahan ini, kita bahagi dulu. Okey, kalau dengan nombor bulat kita bahagi dulu, baru kita darab. Supaya nombor tu kita bahagi tu nombor tu kecil. Okey, kita tengok soalan kedua. Soalan kedua. So 2/7 darab dengan 49. Jadi kamu kira dulu. 49 kita bahagikan dengan 7. So 7 darab berapa 49? Cikgu dah ajarkan minggu lepas kan, sifir 7. Guna kaedah nombor telefon. Dah tunjuk ke belum kat grup kita ni? Belum kot. Okey. Memandangkan ada sifir 7 kat sini, kita buat sifir 7 kejap. Okey, sifir 7 kamu kena ingat nombor telefon lah. Okey, kalau kamu nak buat guna kaedah nombor telefon. Okey, apakah nombor telefon itu yang harus kamu ingat? Senang saja. 012 234 4567. Inilah nombor yang kamu kena ingat. Untuk sifir 7 je kita guna kaedah nombor telefon ni. So sebab nombor dia senang nak ingat, 012 234 4567. Kemudian apa kita nak kena buat nombor ni? Kita susunkan dia dalam bentuk segi 4. Okey, macam ni 012 234 okey 4567. Okey, cikgu ulang balik Nampak ni kan 012, nampak ni 012 ni yang pertama, nampak? Okey, 234 yang kedua ni. Yang ketiga, tukar warna lah. Okey, 4567 baris yang ketiga. Okey, so 012 234 4567. Ini khas untuk geng-geng belum hafal sifir. Bukan geng-geng tak puasa je. Nanti kena naik van van jenazah tu kan. Okey. So 012 234 4567. Okey. So ingat nombor telefon ni je, 012 234 4567. Jangan kau telefon pula nombor ni. Kan kau bukan boleh harap lagi. Kau pergi telefon pula nombor ni. Tak siapa-siapa angkat pula lagi. So 012 234 4567. Okey, kemudian apa kita kena buat? Kita masukkan nombor daripada sifar sehingga 9. Okey, kita akan masukkan nombor sifar sehingga 9 daripada belakang. Okey, macam mana? Macam ini. Okey, 0.
Okey. 1, 2, 3. Nampak 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siap kau punya sifir 7. Okey. Ingat 012, 234, 45, 67. Kemudian masukkan nombor sifar hingga 9 dari belakang. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, masukkan macam mana? Cara masukkan sifar tu dia macam ni. Dia menurun ke bawah. Okey. Ni pun samalah menurun ke bawah, ni menurun ke bawah. Okey. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini untuk mereka yang tak hafal sifir lah. Kalau dah hafal tak payah pakai. Okey, so sekarang macam mana nak cari jawapan? Kau dah siap yang ini? Cari jawapan dia lah. So nak cari 49. Okey, ada tak 49 ni? Ada dekat sini. Ni yang 49. So berapa nombornya nak kira? Kita akan kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya 7 darab 7, 49. Okey, so dah dapat jawapan dia kan 7. Ni jawapan ni 7 ni. 7 inilah kita darabkan dengan 7 darabkan dengan 2 pula. 7 darab 2, 14. Okey, maka jawapan kita 14 lah. 2/7 daripada 49 adalah 14. Okey. Itu sifir 7. Okey. Okey. Soalan yang ketiga ni berbeza sedikit. Sebab dia nombor bulat darabkan dengan nombor bercampur. Okey, ni nombor bulat. 108 ni nombor bulat. Tetapi 1/3/4 ni dalam nombor bercampur. Jadi yang pertama sekali, kita kena tukarkan dulu. Tukarkan kalau dia nombor bercampur, tak boleh. Dia tak boleh darab terus. Dia mesti tukarkan kepada pecahan tak wajar. Okey. Minggu lepas kita dah belajar kan, tukarkan kepada pecahan tak wajar. So 1 darabkan dengan 4 tambahkan dengan 3. So 1 darab 4, 4 tambah dengan 3, 7. Jadi 7/4. So baru kita darabkan dengan 108. Dah sampai macam ni. Kita buat teknik tadilah. Kita akan bahagi dulu. Kita bahagi dulu. 108 kita bahagikan dengan 4. So kamu kiralah tepi tu. 108 kamu bahagikan dulu dengan 4. Macam biasalah 108 kita bahagikan dengan 4. Okey, 108 bahagi dengan 4 dapat berapa kat situ? Tujuh. Ya ke 7? 108 bahagikan dengan 4. Macam mana dapat 7? Oh. So kalau tak boleh, kamu boleh buat sifir 4 lah. Okey. So buat sifir 4. 4, 8, 12 kan? Okey. So kita nak kalau kau tak boleh juga, sifir 4 pun tak ingat juga, kamu boleh guna kaedah jam. Okey, ni khas untuk mereka yang masih lagi terkapai-kapai sifirnya. So kau boleh guna kaedah jam. Syarat nak guna kaedah jam ni, kamu mesti pandai baca jam. Kalau kau tak pandai baca jam, kau tak boleh guna teknik ni. Teknik ni akan jadi susah. Okey. So ada yang tak pandai tengok jam lagi. Kita dah 5 mesti dah pandai kan. 12, 6, 3, 9. So 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. So kalau kita tengok jam ini, jam macam biasa, jam kat rumah kita pun ada kan. So kita nak jawab sifir 4 senang sahaja. Kita kira minit dulu. 5,
20 kan. Jarum nombor 3 15, 20, 25, 30. Sebab tu cikgu kata kalau kamu nak guna sifir 4 kaedah jam ini, dia memerlukan kamu apa orang panggil ni? Tahu cara baca jam. Okey, dan jarum nombor 7 35 minit, 40 minit, jarum 9 45, jarum 10 50 minit, 55 60 minit kan. 1 jam 60 minit kan. Jadi kita akan tengok dekat sini yang mana menghampiri, macam mana dapatkan jawapan untuk pecahan 4. Okey, sifir 4, kita tolak ke dalam. Okey, 5 tolak 1 dapat 4. Maknanya 1 darab 4 4 lah. 2 kalau 4 darab 2 maksudnya 10 tolak dengan 2 dapat 8. Kita tolak ke dalam. Okey. Tolak ke dalam ni 5 tolak 1, 10 tolak 2, 15 tolak 3 dapat 12. Okey. Tapi sebab kat dalam ni tak cukup ruang, cikgu punya jam kecil. Jadi cikgu tulis kat luar cikgu tulis kat sini lah. 4, 10 tolak 2, 8. 15 tolak dengan 3, 12. Okey, tak payah buat sampai habis sebab kan kat sini dia nak sampai 10 kan. Kita kat sini paling banyak 10. Jadi kita ambil 2 digit dululah. Yang 2 digit paling dekat dalam bola 8. Jadi berapa? 2. 4 darab 2, 8. Kita tolak 10 tolak 8 baki 2, 28. 28 nak kena carilah, tak ada kat sini kan. So gerakkan lagi ke sini. 20 tolak dengan 4, 16. Okey, 25 tolak 5, 20. 30 tolak 6, 24. 35 tolak 7, 28. Jadi kita dapat nombornya tu 7. So 7, 28. Okey. So dapatlah 27 je, macam Alia bagi itulah 27. Okey. Untuk Alia mungkin dia dah sifir dah terror dah. Jadi pakai kaedah biasa. Okey. So 27 dah dapat, dah bahagi dengan 4, barulah kita darabkan dengan barulah darab dengan 7 yang atas ni. Okey, so kita akan ambil 27 darabkan dengan 7. Okey. Nampak masih lagi sifir tu. Masih lagi sifir 7. Tadi kita dah buat sifir 7 kan? Boleh tengok dekat situ je lah. Okey, so 7 darab 7, 49. Okey, 49. Okey, 7 darab 2, tengok dekat sini kan? 7 darab 2 adalah 14. Okey, 14 tambah lagi 4, 18. Jadi jawapan kita adalah 189. Okey. Ni bukan jawapan nombor 6 tau. Ni soalan nombor 3. Sebab cikgu tak cukup ruang pasal cikgu tunjuk sifir 4 menggunakan kaedah jam ni. Okey, boleh ikut? Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Okey. 5 4/9 darabkan dengan 63. Okey. Masih lagi mendarabkan dengan nombor bulat. Apabila mendarabkan dengan nombor bulat, maka pecahan ini kita kena tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar untuk lebih senang lah. Okay, tukar kepada pecahan tak wajar. So 5 darabkan dengan 9. 5 darab 9, 45. 45. Okay, boleh. Apa dia tunjuk macam ni kan? 45. Boleh lah. Okay. Kalau pakai jari pun boleh 9 kan? Okay, 45 tambah dengan 4. Jadi 49 lah. 49 berdengan 9 darabkan dengan 63. Jadi dekat sini kita akan bahagi dulu. Jangan darab. Nampak? Kalau kamu darab kat sini nombor besar. 49, sini 63. Okey. Besar tu kalau darabkan. Jadi kita bahagi dulu. Ambil 63. Bahagikan dengan 9. Sifir 9 semua dah hafal kan? So
63. 9 darab berapa dapat 63? Apa tu? 7. Oh, dia macam ni 7 dia. Boleh lah. Okay, 7. So 7 lah. 63. Okay, kemudian barulah kita ambil 7 ini. 7 darabkan dengan 49. Okay, kalau nombor besar tu 2 digit, jadi kat atas dia biar 49 lah. Darabkan dengan 7. Nampak sifir 7 lagi. Maknanya dekat sini dia bagi clue kat kamu. Sifir 7 kena hafal. Tak hafal, sakitlah kamu nanti kan. Okay, kalau kamu tak hafal, kau guna nombor telefon tu lah. Okay, kalau cikgu suka praktis nombor telefon 012 234 4567. Kemudian 0123456789. Okey, baru kita kira lah 7 darab 9. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. 7 darab 9. Baru 7 kan? 8 9. Okey. So 7 darab 9 63. Okey, 7 darab dengan 4 1 1 2 3 4 28. Okey, 28 tambah dengan 6 34. Sama jawapan? 343. Nampak kan nombor dah mula start nombor besar kan? Nombor dah mula start nombor besar. So jawapan kita adalah 343 lah. 549 darab dengan 63 adalah 343. Okey, nombor dah mula besar. Boleh ikut? Fahim boleh Fahim? Okey, boleh cantik. Okey. Okey Alright. So kita tengok soalan seterusnya. Sama juga. Okey. Sama juga. Dia adalah nombor bercampur. Okey, 1/25. Jadi tak boleh tak terus. Okey, kita tukar dulu nombor ini kepada pecahan tak wajar dulu. Okey. So 1 darab 5 tambah dengan atas. Okey, 1 darab 5 5 tambah dengan 2 7/5. Darabkan dengan 41. Dalam kes kita kali ini, okey, untuk soalan ni kita tak boleh bahagi. Okey. Walaupun kita tengok dekat sini penama 41 5 dengan 7 ni 5 lagi kecil kan. Tak boleh bahagi sebab kalau kita ambil 41 kita bahagi dengan 5 nanti dia akan dapat jawapan 80-an. Jadi tak boleh. Jadi kita darab dululah. Okey. Kita darab dulu baru kita bahagilah. Okey. Oh, soalan ni ada dapat dalam perpuluhan lah. Ada baki Sekejap cikgu tengok. Beralat pada soalan ataupun kita boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk perpuluhan. Okey, sebab sekarang kan topik pecahan kan. Sekejap mana buku dia? Sekejap sebentar. Maknanya jawapan ni ada baki lah.
Okey. Jawapan ni akan ada baki. Jadi kita akan darab dulu. Okey, dalam kes kita sekarang ni kita kena darab dulu. Okey. So kita darab 41. Okey. Sebab yang ini bahagi dapat perpuluhan. Jadi kita kena darab dulu. Okey, 41 darab dengan 7 lah. Okey. Darab dengan 7, nanti kita akan bahagi dengan 5. Cuma nanti dia akan dapat baki. So baki itulah kita jadikan dia pecahan. Okey, kejap lagi cikgu tunjuk So kita kira yang ni dulu. Okey, 41 darab 7 ni kejap cikgu bagi tinggi sikit. Okey, so 41 darab dengan 7. Cuba kamu tolong kirakan dulu. 41 darab dengan 7 ni dapat berapa? Sambil-sambil cikgu tengok kejap dalam buku teks kamu ni. Memang ada yang darab dengan baki Okey, dapat dah 287 katanya. Okey. So kita dapat sini 7, so dapat 287 kan? 287. So kita akan ambil 287 ini kita bahagikan dengan 5 lah. Okey, kita bahagikan dengan 5. So dekat sini kita tak akan dapat jawapan yang habis penuh. Kita akan ada baki. Okey. So 5 darab dengan 5, 25. So sini 8 tolak 5, 3, 37. Jadi 5 darab 7, 35. Nampak ada baki 2 kan? Dah tak ada dah. 5 darab berapa dapat 2 dah tak ada. Maka inilah jawapan kita. Okay, so jawapan kita adalah 57. Okay, 57. Ada baki kat bawah? Ada. Baki berapa? Baki 2. So tulis 2. Okay, pecahan asal berapa? Yang inilah 5. So 57 2/5. Ni dia lain sikit lah. Okay, sebab kita tak boleh permudahkan tadi. 41 tak boleh bagi dengan 5. Sebab dalam sifir 5 tak ada 41. Dia hanya ada 40. Jadi kita kena darab dulu baru kita bahagi. Nombor 5 ni dia lain sikit. Okay. Nombor 5 ni dia lain sikit. Okay, nombor 6. Nombor 6 pun sama. Okay. Kalau 9 dengan 2 tak boleh bahagi. So kita kena darab dulu. Okay. Kita tengok soalan nombor 6. Okay, nombor 5 ni dapat Dah salin belum? Takut yang ni macam baru belajar kan. Cuba bagi ruang kejap. Kalau dah habis salin, kita move on ke soalan seterusnya. Okay, dah habis salin? Okay, alright. So kita pergi soalan seterusnya. Nampak dekat sini pun samalah. Okay, dia nombor bercampur. Kita tukar dulu nombor ini kepada pecahan tak wajar. So 4 darab dengan 2, 8 tambah dengan 1 yang atas. So 4 darab 2, 8 tambah 1 jadi 9/2. Darabkan dengan 9 kan? Nampak dekat sini tak boleh bahagi. 9 bahagi 2 tak boleh. Jadi kita darab dulu atas. Okey, kita darab dulu yang atas. So kita akan ambil 9, kita akan darab dengan 9 dulu. Okey. Kebetulan kat sini senanglah 9 darab 9 81. Okey, bermaksud kat sini bila dah darab 9 darab 9 81. Okey, ni 9 darabkan dengan 9 dapat 81. Baru kita bahagikan dengan 2. Okey, macam biasalah. Okey, 2 darab dengan berapa dapat 8? 2 darab 4, 8. So, buat turun 1. So, 2 darab berapa dapat 1? Tak ada. Kosong. Okey. Kosong. So, baki 1 kan. So, nampak dah tak boleh dah.
Tak ada, makna tu bakilah. So 40 ini, okey, 40 ini nombor bulat dia 40. Okey, bawah dia 1, bakinya 1, pecahan asalnya 2. So 2. So jawapan kita adalah 40 1/2. Okey. Ini melibatkan darab yang tak boleh bahagi. Senang je. Kalau kamu tak tahu boleh bahagi tak bahagi, kamu bahagi tiba-tiba dapat perpuluhan. Ataupun dah tak boleh bahagi. Tapi tak dapat nombor bulat kan, maka kamu darab dulu. Okey. Alright. Boleh ikut? Ke dah berasap? Okey. So kalau tak ada soalan, okey, dah habis salin. Sebelum kita masuk pecahan, darabkan dengan pecahan. Okey, tadi sebenarnya kita dah cover 2 dalam topik pecahan ni kita dah cover 2. Yang pertama adalah nombor bulat darabkan dengan nombor pecahan. Kedua, nombor bercampur darabkan dengan pecahan juga. Okey, nombor bercampur darabkan dengan nombor bulat. Okey. Okey. So kita dah belajar 2 dah hari ni, iaitu nombor bulat darabkan dengan pecahan. Yang satu lagi adalah nombor bulat juga darabkan dengan nombor bercampur. Okey. So untuk nombor bercampur kita tukar kepada pecahan tak wajar dulu, baru kita darabkan dengan nombor bulat. Okey. So kita akan berhenti seketika untuk beri laluan solat. Okey. So sekarang 9.16. So kita akan masuk balik 9.26. Okey, kita rehat 10 minit. Okey So 2/3 didarabkan dengan 1/5. Ni dalam contoh dalam buku kamu tu ada kan? Untuk mendarab macam cikgu beritahu tadi, penyebut tak payah kita samakan. Okey, pembawah dia tak payah samakan. Jadi kita hanya terus ambil nombor yang berada di atas, iaitu 2. Okey, darabkan dengan nombor satu lagi yang berada di atas. Okey, so 2 didarabkan dengan 1. Nampak ni, dia tulis ni 2 darabkan 1. Kemudian bawah 3 didarabkan dengan 5. Okey. So dapat sini lah nampak. So 2 darab 1, 2. 3 darab 5, 15. So jawapan kita adalah 2/15. Okey, nampak pecahan. Darab pecahan lebih mudah, tapi nak isu dia nanti kalau nak kecilkan. Okey. Dalam kes kita ni 2 dengan 15 tak boleh kecilkan dah, sebab 2 nombor 2 nombor genap, bawah 15 tu nombor ganjil kan. Dan 2 tak ada dalam sifil 15. Okey, sebab 2 4 6 8 10 12 14 16. So 15 tak ada kan. Jadi dia tak boleh kecilkan. So biar macam itulah. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Okey, yang ni senang lah kan. Darab dengan atas, darab dengan atas. Okey, so 1 didarabkan dengan 1. Okey, 1 darab 1 berapa? 1 darab 1 senang je kan. Okey. Okey, 1 darab 1 kita dah tahu jawapannya je, betul 1. Kemudian okey, 1 darab 1 dah dapat 1. Bawah darab macam biasa juga, 3. Okey, ambil nombor 3 ini kita darabkan dengan 3 kita darabkan dengan 4. Okey. So 3 darab 4. Okey, 3 darab 4 sifir 4 tadi 12. Okey. So dapatlah 1/12. So inilah jawapan kita. Nampak? Darab pecahan dengan pecahan lebih senang. Lebih senang. Okey. So kita dapat kat situ 1/12. Okey, 1/12. Okey. Okey, cuba kamu jawab sendiri untuk soalan yang kedua. Okey,
Cikgu bagi masa sedikit untuk kamu kirakan dulu. Apakah jawapan kamu untuk soalan yang kedua ini? Kira dulu, kira dulu. Okey, kirakan 2/5 darabkan dengan 3/4. Okey. Bawah dia kurang tepat Luqman. Bawah dia macam mana dapat 16 kat situ? Tak boleh. Okey, bawah dia kurang tepat tu. Cuba Luqman kira semula. Okey. Atas dah betul, Luqman darabkan 2 darabkan dengan 3, dah betul jawapan dia. Bawah dia tu. Okey, jawapan dia bukan 16. Okey, 5 darab 4 bukan 16 kan? 5 darab 4 berapa sebenarnya? Okey, Alia dah bagi situ. Okey. Okey, so cabaran kita kat sini adalah untuk permudahkan dia. Kat situ ada cabaran dia. Okey. Tufail, mana Tufail? Fahim. Belum hantar lagi jawapan ni. Aisar. Kita darab macam biasa. Okey, darab macam biasa tak masalah. Okey, 2. Okey, 2. Kita darabkan dengan 3. Okey, so dapat 6. Okey, semua orang dah dapat yang ini, tak ada masalah. Kemudian kita ambil 5, darabkan dengan 4, jawapannya 20, betul juga. Dekat sini cabaran kita. 6 dengan 20, dia bukan dalam nombor yang termudah. Okey, dia bukan dalam nombor yang termudah. Jadi kita nak kena permudahkan dia. So 6 dengan 20 ini adalah nombor genap. Okey, 6 dengan 20 adalah nombor genap. Maka kita boleh bahagikan dengan 2. So kita boleh pakai kaedah sifir 2 lah kat sini. Okey. Tak boleh 16 Fahim. 2 darab 3 saja. Okey. 2 darab 3 6 bukan 16 ke tertypo, tersalah type kat situ kan. Okey, so kita dah pasti kat situ 6 dengan 20 ni belum nombor terkecil lagi. Walaupun kalau kamu dah bagi jawapan ni tak salah jawapan kamu ni. Okey. 6 per 20 ni jawapan kita tak salah. Cuma jawapan kita ni bukan dalam bentuk termudah. Sebab pecahan dia kena dalam bentuk yang termudah. Okey. So, memandangkan 6 dengan 20 ni adalah nombor genap, maka kita boleh bahagikan dengan 2 dulu. Okey. Bagi yang tak ingat sifir, kita boleh guna lidi kita tu lah. So kita kira 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, atas dah ada 6. So atas ada 3 lah. Okey, 3, 2 yang penuh. Macam inilah. Okey, ni kaedah lidi Okey, bawah pun sama. Kita kena buat 2 sampai cukup 20. Okey. So kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Macam tu. So dapat berapa pasang kat situ? Itulah jawapan kita. 1, 2 pasang, 3 pasang, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jawapan kita yang terakhir adalah 3/10. Ini jawapan dalam bentuk jawapan terakhir. Jadi siapa yang boleh guna sifir, boleh guna sifir teruslah. Siapa yang tahu sifir kan? 6 bahagikan dengan 2 dapat 3, 20 bahagi 2 dapat 10. Okey, kamu boleh bahagi macam biasa. Okey, bagi yang tak boleh, kita pakai dulu kaedah lidi ni. Okey, insya-Allah boleh dapat juga jawapan dia. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, sama juga. Okey. Dekat sini sebenarnya dia nak ajar kita untuk kaedah potong. Okey.
Nombor-nombor darab pecahan dengan pecahan ni kita boleh guna kaedah potong. Okey, sini pun ada yang boleh potong. Kejap Okey. So cikgu ajar kaedah yang kedua. Tadi cikgu ajar kaedah yang pertama, darab terus. Okey. Cara yang kedua adalah kita permudahkan dahulu. Okey. Sebelum kita buat soalan nombor 3 ni, cikgu ajar untuk kita permudahkan dulu. Okey, katakanlah kita ada soalan 4/5 darabkan dengan 10/16. Contoh. Okey. So, nombor-nombor ini kita boleh permudahkan dahulu. Okey. Untuk kita nak mudahkan dia, kita kena tengok dia sama ada, contoh 5 ni kan, boleh tak dengan atas ataupun yang setentang dengan dia. Yang sebelah tak boleh. Okey, sama ada dengan atas ataupun dengan setentang. Sama jugalah dengan nombor 16 ni. Boleh tak dia kecilkan dengan yang atas ataupun dengan yang setentang dia, iaitu nombor 4. Okey, ni cara yang kedua. Okey. So dalam kes kita ni kita dapati bahawa kejap padam dulu. 4/5 darab tadi dengan 10/16. Okey. So kita boleh mudahkan 5 dengan 10. 5 dengan 10. Okey. 5 dengan 4 tak boleh. Jadi 5 dengan 10. Jadi kita boleh senaraikan sifir 5 lah kalau kamu tak boleh. So 5, 10. Okey. So 5 ni nampak darab 1 kan. Ni 5 darab 2, 10. So atas 2, bawah 1. Okey, habislah. Kemudian kita ada 4 dengan 16. Okey. So 4 dengan 16. Okey, so 4 dengan 16 kita 4 dengan 16 pun sama, kita tengok sifir berapa boleh. Sifir 4 boleh kan. Jadi kita senaraikan sifir 4. 4 8 12 16 kan. So berkali ni, sekali, 2 kali, 3 darab 4, 4 darab 4. Jadi dekat atas ni kita akan potong, jawapannya 1. Yang bawah ni jawapannya 4. Okey. Jadi jawapan akhir kita adalah, so 1 darabkan dengan 2, jawapannya 2. 1 darabkan dengan 4, jawapannya 4. Okey. Oh, ini atas dengan bawah boleh kecilkan lagi, tapi tak apalah. Okey. So kita dapat 2/4 pun boleh kecilkan lagi. Okey. Nampak ni genap kan? Nombor genap, nombor 2 dengan nombor 4 nombor genap. Jadi kita boleh kecilkan lagi. Okey. So boleh pakai kaedah lidi, 2, bawah 1, 2, 3, 4. So bawah ada 2 kali, atas ada 1 kali. Jadi jawapan akhir kita adalah 1/4. Okey. Sebenarnya 1/4 ni kita boleh kecilkan kat sini dah boleh dah. Okey. 1/4 pula, 1/2. Okey. Sebenarnya dekat sini kita dah boleh kecilkan dekat sini ni. 1, sini 2. Okey. Cuma soalan cikgu bagi ni terlampau banyak sangat potong. Okey. Ni kaedah potong ni dia agak complicated sikit. Dia agak macam mana? Macam banyak benda sikit nak kena buat lah. Okey. Kalau tak boleh kita buat macam tadi je. Atas darab atas, bawah darab bawah. Lepas tu kita bahagikan. Okey. Tapi untuk kamu dapat kira cepat, kamu permudahkan dulu. Okey. Kita tengok pada contoh soalan yang diberi. Ni kan. Okey. Kita ada 5/8. Okey. 5/8. Dengan satu lagi adalah 4/5. So 5/8 darabkan dengan 4/5. So apa kita boleh buat kat situ? Okey, apa kita boleh buat? Yang pertama kita tengok mana yang boleh kita permudahkan. Okey, kalau kita lihat kat situ yang boleh kita permudahkan adalah 5. Sebab dia sama kan, lagi senanglah sifir 5 je. So kita ambil 5 ini. Ni 5 ini dengan 5 ni. Okey. Dia sifir yang samalah, sifir 5. So kalau kita senaraikan sifir 1 darab 5, 5 kan. So 5, 2 darab 5, 10. Tapi tak payah senarai semua sebab kita nak 5 je kat sini. So 5 ini sifir berapa? Sifir 5, nombornya 1. So bawah potong tinggal 1, atas pun potong tinggal 1. Sekarang tinggal 4 dengan 8. Okey, 4 dengan 8 kita akan pakai sifir 4 lah. Okey, so kita ada kat sini 1 darab dengan 4 sama dengan 4. Okey,
2 darabkan dengan 4 sama dengan 8. Okey. Jadi nampak kat situ ada kan? So atas nombor 4. Kat atas ni nombor 4. So 4 sama dengan berapa ni kan? 4 kan? So nombornya adalah 1. So potong dapat 1. Okey, ni peringkat awal. Kalau belum mahir, kita senaraikan sifir macam ni lah. Kalau dah mahir nanti tak payah senaraikan, terus potong saja. So untuk 8, ini 8. Apakah nombor kat sini? Ni 8 kan? So nombornya adalah 2. So potong 2. Jadi semua nampak, semua dah dikecilkan dah. Jadi yang tinggal nombor berapa kat situ? Nombor 1 didarabkan dengan 1. So 1 darab 1, jawapan dia 1. Okey, bawah 2 darabkan dengan 1, jawapannya 2. Jadi jawapan kita adalah 1/2. Ini kelebihan teknik potong. Okey, kita permudahkan dulu, potong. Tapi nampak tak, kamu perlu mahirkan sifir. Selagi kamu belum mahir sifir, agak susah kamu nak guna teknik potong-potong ni. Okey. Boleh faham yang kaedah potong-potong ni? Boleh ikut? Okey, cantik. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, kita tengok dekat sini. Ada 9. Ada nombor 7. Okey. 7 boleh tak kita permudahkan dengan 6? Tak boleh 7 pun tak boleh permudahkan dengan 8. Sebab sifir 7 tak ada dalam sifir 8. Nombor 7 tak ada dalam sifir 8. Nombor 7 juga tak ada dalam sifir 6. Jadi tak boleh permudahkan. Kita kena tengok 9 lah. Dalam kes ni 7 tak boleh permudahkan. Tak boleh potong. 9 ada tak dalam sifir 8? Ada kan? 9 dengan 6 ada tak dalam sifir yang sama? Ada. Sifir berapa? Sifir berapa? Sifir 3. Maka kalau kamu belum mahir potong lagi, kamu boleh senarai dulu sifir 3. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Okey. So nampak kita dah jumpa nombor dia yang kita nak cari. So pertama kita nak nombor 6. Ada nombor 6. Apa nombor pendarab dia? 2. So potong 2. Kemudian 9 bawah dia ada. Apa nombornya? 3. So potong 3. Jadi sekarang dah tak boleh kecilkan dah. Kena darab teruslah. Okey. So 8 darabkan dengan 2, 16. Dengan 3 darabkan dengan 7. So 3 darab 7, 21. So inilah jawapan akhir kita. Dah tak boleh kecilkan dah. Okey. Okey kan, kaedah potong-potong senang kan? Senang sikit kan? Tak payah nak bagi macam-macam bagai ayat. Tapi kena pandai potong dululah. Kalau tak pandai potong, susah sikit. Okey. Okey. So kita move on kepada soalan kelima. Dekat sini siapa boleh permudahkan dulu? Kita boleh mudahkan siapa dengan siapa dulu kat sini? 9 dengan 5. Siapa? 10 dengan 5. Okey, 10 dengan 5. Sifir berapa ni? 5. Sifir 5 lah. So 1 darab 5, 5. Ni peringkat awal boleh buat macam ni 2 darab 5, 10. Dah jumpa dah dua-dua nombor kan? Jadi kau potongkan dululah. So 5 ni, sini 5. So berapa nombor dia? 1. So potong, tulis 1. Okey, yang ini 10 kan? So 10. Nombornya 2. Potong, tulis 2. Okey, dah selesai dah tu. Apakah 3 dengan 9 boleh dipermudahkan? Boleh. Sifir berapa? 3. Sifir 3. Jadi apa kita kena buat? Buat sifir 3 lah. 1 darab dengan 3. Jawab 3. So 2 darab 3 dapat 6. So 3 darab 3 sama dengan 9. Okey. So kalau kita lihat dekat sini, okey, kita ada 3. Bawah ni ada 9 kan? Tukar warna lah. Okey, 3 dengan 9. Jadi 3 nombornya berapa? 1. Okey, peringkat awal kamu boleh buat macam ni lah. 1 potong tinggal 1. So 9 nombornya adalah 3.
terpotong 3. Dah habislah. Jadi jawapan akhir kita berapa? Yang Fahim bagi tu belum. Yang Fahim bagi tu belum lagi. Tadi mungkin Fahim dah baca ni dapat 3/9. Tak boleh. Okey, tak habis lagi potong tu. Okey. So tinggal apa darab apa ni? Atas apa darab apa yang tinggal? Atas apa darab apa tu? Darab 1. Yang tinggal lah 1 darabkan dengan 1 lah. Yang tinggal. Sebab yang bila kita potong tu, nombor yang tinggal tu lah nombor dia. So 1 darab 1, 1 lah, senang saja. Okey, bawah yang tinggal 2 dengan 3. So 2 darab 3, 6. So jawapan kita adalah 1/6. Nampak tak? Ya betul Ali, 1/6. Syarat dia sifir kena boleh dulu. Potong nampak lebih semangat sikit kan? So kita pakai potong lah. Okey, nampak macam semangat lebih sikit tu. Kira pun laju, bagi jawapan pun cepat. Okey, so kita tengok satu lagi soalan. 1/6 darabkan dengan 2/7. Sama juga macam tadi, kita cari yang permudahkan dulu. Mana boleh permudahkan? 7 boleh permudahkan tak 7 ni? Tak ada. 7 tak boleh kan? Sebab 7 tak boleh mudah dengan 1, dia pun tak boleh mudah dengan 2. So tak boleh. Jadi kita jangan usik 7. Usik yang boleh. Yang boleh 6. 6 dengan siapa? 6 dengan 1 ke 6 dengan 2? 2. Oh, 6 dengan 2. Jadi kita pakai sifir berapa ni? 2. Buatlah 1 darab 2. 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. Okey. So kita dah dapat macam ni, kita carilah nombor yang sama. Okey, 2 dengan 6. So untuk 2 jawapannya 1, iaitu 2 darab 1 dapat 2. Ni 2 darab 3. Ni 3 kan? So 3. Yang lain tak boleh permudahkan, darab terus. Okey. Dan dah tak boleh permudahkan tu, darab terus. So 1 darab dengan 1 darabkan dengan 1 dapat 1. Bawah 3 darab dengan 7. Sifir 7. 21. Okey. So kita dapat terus jawapan dia. Itu senang aja. Kan? 1/21. Syaratnya apa? Syaratnya kau boleh potong. Kalau kau tak boleh potong, dia akan ambil masa lama sikit lah. Okey. Boleh kan? So kita buat quiz sikit berkenaan dengan darab ni. Dengan 4/8. Darab kan? Okey. So kalau kita ambil kaedah yang awal-awal kita belajar, kita akan ambil 7 darabkan dengan 4 dapat 28. 10 darabkan dengan 8 dapat 80. Jadi kita nak kena permudahkan 28 dengan 40 ni kan? Ini kena permudahkan leceh sikit lah. Okey. Cara yang kedua adalah kaedah permudahkan dulu. Okey. Sebelum kita mendarab ni cara satu. Okey. Jadi 28 dengan 80 ni kita kena kecilkan. Jadi dia susah kat sini kan. Kita tak ingat sifir dia. Jadi kita guna cara yang kedua. Okey. Cara yang kedua yang baru cikgu ajar tadi tu lebih mudah. Okey, cara yang kedua kita permudahkan terlebih dahulu. Okey. So kita ada kat sini 10. Boleh permudahkan siapa 10 ni? So 10 tak boleh mudahkan 7 sebab tak ada 10 dengan 7 tak ada sifir yang sama. Dengan 4 ada. 8. Okey, 10 dengan 8 tak boleh potong. Okey, dia hanya boleh potong orang atas dengan orang setentang atas dia. Sebelah dia tak boleh. So maknanya kita akan ambil 4 dengan 10 dalam sifir. Dalam sifir 2 lah. Okey. So 1 darab 2, 2 darab 2, 3 darab 2, 4 darab 2, 5 darab 2. Okey, 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. 5 darab 2, 10. Okey, so kita akan jumpalah sifir yang kita cari kat situ. Iaitu nombor 4. Ni 4. So, dia punya nombor dia adalah 2. So, kita potong 4, tulis 2. Yang bawah kita dapat 10. Kita potong 10 ni, kita dapatkan 5. Okey. So sekarang dekat sini 5 dengan 2 dah tak boleh, 5 dengan 7 dah tak boleh. Tapi nampak tak dalam sifir kita? Yang kita tinggal sekarang tinggal 2, 5, 7 dengan 8 kan? Nampak tak dalam sifir ni ada yang sama lagi, iaitu
2 dengan 8. Sama. Nampak 2, 8. Nampak sama. So boleh potong lagi lah. So dapat sini 1. Bawah dapat 4. Okay. So yang tinggal adalah 7 darabkan dengan 1. So 7 darab 1, 7. 5 darab 4. 5 darab 4, 20. So jawapan kita adalah 7/20. Okay. So siapa yang betul kat sini? Ada 2 orang sahaja yang betul. Iaitu Aisyah dengan Alia. Okay. Tahniah. Okay. Yang salah tadi tak mengapa. Kamu, cikgu percaya kamu sangkut dekat sini, kat sifir ni. Okey, jadi boleh perbaiki lagi sifir kamu dari semasa ke semasa. Okey. Kuasai sifir, kerja akan jadi mudah. Okey, dekat sini 2 orang juga yang betul, ada 3 player yang salah. Okey. So 1/2 didarabkan dengan 2/3. Yang mana kita boleh permudahkan kat sini? 3 ke 2 yang boleh mudah? So 2 lah. 3 tak boleh kan sebab tak ada 3, tak ada dalam sifir 2. Dengan 1 pun tak ada. Jadi memandangkan nombor ni sama, 2 dengan 2 sama, tak payah buka sifir pun tak apa, tahu dah. Kalau nombor sama potong tulis 1, nombor sama potong tulis 1. Jadi yang tinggal 1 darab dengan 1 dapatnya 1. Okey. Kemudian yang tinggal bawah adalah 1 darabkan dengan 3. Okey. So 1 darab 3, 3. So jawapan dia adalah 1/3. Okey. Yang jawab 2/5 maksudnya atas dia darab, bawah dia tambah, tak boleh tak boleh. Yang dapat 2/3 dia tak habis memudahkanlah. Okey. Dia potong dia tak darab betul tu. Okey, yang 2/3 tu dia tak darab betul. Okey. Okey, yang ini pun seorang je betul, kan? Sini apa yang mengganggu kamu kat sini sebenarnya? Dia darabkan 1 kan? Apa-apa nombor darabkan dengan 1, apa jawapan dia? Contoh kan, contoh 5 darab 1, apa jawapan dia? 5 kan? 18 darab 1, 18, betul? Jadi kalau 1, 18. 1 didarabkan dengan 2/3, jawapan dia berapa? 2/3 jugalah. Itu maksudnya. Sebab apa-apa nombor darab dengan 1 dapat jawapan nombor tu balik. Samalah contoh 1 darab 10. Kan kita tulis 10. 1 darab 17 kan 17. Samalah kalau pecahan pun sama. Saja cikgu letak soalan tu untuk tengok kamu faham ke tak darab ni kan. Okay. So 1 darabkan dengan 2/3 sama dengan 2/3 lah. Ataupun darab macam biasa saja. 1 darab 2, 2. Lepas tu per 3. So tetap juga dapat 2/3. Okay. Alright. So kita tengok soalan seterusnya. Okay. Sikit lagi. Kita habiskan teruslah sebab minggu depan cikgu nak masuk darab nombor bercampur kan. Itu lagi. Tengah hafal sifir. Alhamdulillah faham. Teruskan. Okay. Cikgu faham. Dekat sini memang cikgu bagi tahu tadi. Kalau kaedah potong-potong ni. Kau tak kuasai sifir. Kau memang akan ada masalah. Okay. Kalau kau kuasai sifir. InsyaAllah. Kau akan okey. Kejap apa yang cak-cak bunyi ni. Mic cikgu ke? Oh, yelah. Cikgu punya handphone habis bateri Okay. Alright. So, kita tengok soalan yang ini. Okay. Tak mengapalah. Okay. Good job. Tengah menghafal sifir tu good job. Okay. So, 3/5 darabkan dengan 2/4. Okay. So, kita tengok sini. Yang boleh dipermudahkan 5 tak boleh. Okay. Sebab 5 dengan 3 tak ada dalam sifir yang sama. 5 dengan 2 pun tak ada dalam sifir yang sama. Yang ada hanyalah 4. So 4 ni kita boleh permudahkan dengan siapa? Dia boleh permudahkan, dia tak boleh mudah dengan 3. Tapi dia boleh mudahkan dengan orang atas dia. Jadi kita buat sifir 2 lah. 1 darab 2, 2. Untuk Fahim boleh buat macam ni dulu. Sampai mahir sifir dulu. Okey, dah sama.
So 4 bawah dia kan. So nombornya 2. So potong, tulis 2. Atas nombornya 2. Dia punya nombor ni 1. So potong 1. So tinggal 3 darabkan dengan 1 lah. So 3 darab 1, 3. 5 darab dengan 2, 10. So jawapan kita adalah 3/10. Okey. Macam cikgu cakap tadi, teknik kita malam ini, insya-Allah bila kamu dah kuasai sifir, kamu akan lebih mahir teknik ni. Dia lebih cepat kira lah kalau daripada kita kira yang biasa. Okey, so kita tengok soalan yang terakhir kita. Okey, so yang ni kita boleh mudahkan siapa dengan siapa. Okey, ni ramai yang betul. 4 orang betul kan? Okey lah tu kan? Okey. 4 orang yang betul kat sini. Seorang je salah kan? Yang salah tu jawab apa? 2/7. Sabar je lah. Okey. Nampak sangat dia lari di kelas tu kan? Dia pergi mounting pergi mana tu. Okey. Dah kantoi kat situ kan? 2/5. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, 5 tak boleh permudahkan. Jadi yang ada hanyalah nombor 2. Kalau kita jumpa nombor yang atas dengan bawah dia adalah nombor yang sama, yang tu kita boleh mudahkan dia dulu. So, jadi kita mudahkanlah. Okey. So, ni dapat 1. Sebab kalau dengan diri sendiri, jawapannya memang 1 lah. So, yang tinggal hanyalah 1 didarabkan dengan 1, dapat 1. Kemudian yang bawah, 1 didarabkan dengan 5, dapat 5. So, jawapan kita adalah 1/5. Okey? Boleh So, cikgu harap serba sedikit kamu dapat faham berkenaan dengan darab. So, hari ni kita belajar apa? Kita belajar 2, iaitu pertama darab nombor bulat dengan pecahan. Okey, nombor bulat tu nombor yang single lah, yang sorang-sorang. Macam ni. Okey, yang ni. Kan? Contohnya cikgu tulis kat sini lah. Contohnya kat sini. Contoh 20 darabkan dengan 3/5. Contoh. Ini kita panggil nombor bulat darabkan dengan pecahan. Ini. Lepas tu yang kedua kita belajar adalah nombor bulat dengan nombor bercampur. Contohnya 20 darabkan dengan 1 3/8. Contoh. Ini nombor bercampur. Lepas tu yang ketiga kita belajar hari ni pecahan. Okey, pecahan darab pecahan. Darab pecahan. Contoh 1/5 darab dengan 3/8. Ini adalah pecahan darabkan dengan pecahan. Kita berhenti sampai sinilah. Yang mana darab pecahan dengan pecahan ni kita boleh permudahkan. Okey, kita boleh guna kaedah permudahkan dulu. Kamu boleh permudahkan dulu menggunakan kaedah sifir tadi, kaedah potong tadi. Okey. Jadi untuk guna teknik kaedah potong tadi tu, kena kuasai sifir. Perlahan-lahanlah kamu mahirkan sifir. Okey. So cikgu rasa itu sahaja